Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada hari ini kita akan menyambung pelajaran yang lalu iaitu menyelesaikan ayat matematik tambah masa iaitu yang melibatkan perpuluhan. Objektif kita pada hari ini adalah menyelesaikan ayat matematik tambah masa melibatkan perpuluhan bagi jam dan minit, hari dan jam, tahun dan bulan, dekad dan tahun, abad dan dekad, abad dan tahun. Berkaitan dalam masa yang murid-murid perlu tahu adalah 60 minit sama dengan 1 jam, 24 jam sama dengan 1 hari, 12 bulan sama dengan 1 tahun, 10 tahun sama dengan 1 dekad, 100 tahun sama dengan 1 abad dan 10 dekad sama dengan 1 abad. Murid-murid boleh membuka buku teks di muka surat 142. A. Hitung jumlah tempoh bagi aktiviti membantu ibu di dapur dan menolong bapa membasuh kereta. Maklumat diberi hanya mahukan ibu di dapur ini dan membasuh kereta ini. Jadi, dua-dua maklumat ini perlu ditambah kerana clue yang dinyatakan adalah hitung jumlah. Okey, jadi kita tambahkan kedua-duanya 1/5. Masa menambah, pastikan titik 1 baris sifar perpuluhan 75. Yang tiada iaitu maklumat yang kosong di atas. Yang kosong di atas 5 kita perlu letakkan sifar. Kemudian kita letak maklumatnya adalah jam. Setelah titik 1 baris, mengikut maklumat, maknanya kita boleh tambah sifar tambah 5, 7 tambah 5, 12, 1 tambah 1, 2. Jadi, jawapannya 2.25 jam. Seterusnya, kita lihat pula soalan B. Berapakah tempoh dalam minit untuk aktiviti menolong bapa membasuh kereta dan menyiram pokok bunga? Murid-murid boleh lihat apakah yang dinyatakan iaitu membasuh kereta. Jadi ini adalah maklumat membasuh kereta dan menyiram pokok. Ini adalah maklumat pokok. Apa yang dimahukan adalah dalam minit. Jadi dalam minit, maklumat yang diberi adalah dalam jam dan dalam jam. Jadi kedua-duanya kita perlu tukar kepada minit supaya jawapan yang dimahukan adalah dalam minit. Okay, sebelum itu, murid-murid lihat dulu carta atau formula yang kita telah hafal iaitu 1 jam sama dengan 60 minit. Jadi, kita perlu darab dengan 60 minit untuk menukar kedua-dua jam tersebut. Kita tukar dahulu sifar dan 75 iaitu yang pertama sifar perpuluhan 75 darab 60. Okay, bagaimana kita mahukan darab 60? Kita lihat dulu sifar, turunkan sifar. 6 darab 5, 30. 6 darab 7, 42. Tambah 3, 45. Kemudian, kita letakkan berapa titik perpuluhan pada soalan 1, 2. Jadi, 2 titik perpuluhan bawah pun perlu ikut 1, 2. Jadi, titiknya adalah di sini. 45 minit. Itu adalah yang pertama dan yang kedua. 1/4 jam darab dengan 60 juga. Okey, kemudian kita perlu selesaikan bawah bahagi atas darab 60 bahagi dengan 4. Jawapannya adalah 15. Jadi, jawapannya adalah 15 minit. Jadi, selepas itu kita boleh selesaikan iaitu langkah ketiga. Kita selesaikan iaitu 45 minit tambah dengan 15 minit. Lima tambah 5, sifar 10. 4 tambah 1, 5, 6. Jadi jawapannya adalah 60 minit. Kita lihat soalan seterusnya iaitu di muka surat 144. Hitung jumlah tempoh bagi 2 proses untuk menyiapkan kereta robot merujuk jadual. Maklumat di sini
menunjukkan bahawa operasi yang terlibat adalah tambah iaitu jumlah. Jadi kita perlukan tambahkan kedua-dua proses ini iaitu 3.5 hari tambah 1.5 hari. Pastikan titik satu baris. Lima tambah 5, 10, 3, 4, 5. 5 dan turunkan titik. Jadi jawapannya adalah 5 hari. Dalam soalan ini, jawapan mahukan hari dan jam. Jadi ini adalah hari dan jam betul. Tapi di hadapannya adalah 4.75 hari. Kita perlu tukar kepada hari dan jam supaya mudah untuk kita tambah. Jadi 4.75 hari. Kita perlu cerakinkan iaitu pecah-pecahkan iaitu 4 hari tambah 0.75 hari. Apa yang kita mahukan? 0.75 hari ini adalah dalam separuh daripada jam. Jadi berapa separuh tu? Kita lihat di sini 1 hari dan jam iaitu perlu didarab dengan 24. Kita salin semula 4 hari tambah 0.75 hari tadi darab dengan 24 dan akan dapat dalam jam. Kita ringkaskan di sini bahawa murid-murid telah belajar 0.75 jam darab 24 dalam tajuk perpuluhan. Jadi 4 hari berapa 0.75 darab 24 iaitu 18 jam. Oleh itu, murid-murid bolehlah tambah 4 hari 18 jam dengan 9 hari 18 jam. Kita selesaikan yang jawapan tadi iaitu kita buat bentuk table. Kemudian kita isikan hari dan jam. 4.75 kita dah tukar tadi iaitu 4 hari 18 jam tambah dengan 9 hari 18 jam. Jadi kita tambahkan kedua-duanya. 18 tambah 18 adalah 36. 4 tambah 9, 13. Dalam sistem 24 jam iaitu 1 hari 36 ni tiada. Dia adalah dah lebih iaitu lebih dari 1 hari. Jadi apa kita perlu buat ialah tolak 24. Berapa 24 bersamaan dengan 1 hari? Iaitu 1 hari ni kita letak di depan tambah 1. Okay, 1 hari ni kita tambah di depan iaitu tambah 1. Kemudian kita selesaikan 36 tolak 24. 6 tolak 4, 2. 3 tolak 2, 1. Dan 1 hari tadi kita tambah di depan jadi 14 hari. Jadi jawapannya adalah 14 hari 12 jam. Soalan seterusnya adalah di muka surat 146 iaitu berpandukan risalah jumlahkan tempoh bagi kursus komputer peringkat asas dan lanjutan. Di sini kita boleh lihat iaitu dia mahukan peringkat asas dan lanjutan iaitu 1.25 tambah dengan 1.5. Pastikan titik satu baris. Tempat yang kosong kita perlu tambahkan sifar. Dan kita tambahkan kedua-dua. 5, 7 dan 2. 2.75 tahun. Soalan yang seterusnya adalah berapakah tempoh kursus komputer peringkat asas dan profesional? Beri jawapan dalam tahun dan bulan. Dia mahukan dalam tahun dan bulan. Iaitu tahun dan bulan. Di mana profesional adalah ini. Dan peringkat asas ini. Jadi, tahun dan bulan kita perlu selesaikan kedua-dua maklumat ini kepada tahun dan bulan. Dalam soalan ini kita perlu tukar satu persatu. Yang ini yang pertama dan tukar pula yang kedua. Barulah kita boleh tambahkan iaitu 1 yang pertama 1.25 tahun. Ini adalah nombor bulat. 1 ini nombor bulat jadi kita cerakinkan dia akan menjadi 1 tahun
tambah dengan sifar perpuluhan 25. Kita tak tahu sifar perpuluhan 25 ni berapa bulan. Jadi perlu darab dengan 12. Kenapa darab dengan 12? Kita lihat jadual di sebelah iaitu 1 tahun sama dengan 12 bulan. Jadi dia akan mendapat jawapan dalam bulan. 1 tahun, murid-murid boleh menjawab dalam bentuk lazim iaitu sifar perpuluhan 25 darab dengan 12. Dia akan mendapat jawapan 3 bulan. Yang kedua, 5/6 tahun. Kita tukar 5/6 tahun darab dengan 12. Dia akan dapat dalam bulan. Bawah bahagi atas darab. Jadi 12 bahagi 6 sama dengan 2. 2 darab 5 sama dengan 10. Jadi 10 bulan. Kita bolehlah tambah mengikut maklumat yang telah kita tukar tadi, iaitu maklumat pertama adalah dalam tahun dan bulan. 1/25 kita telah tukar jadi 1 tahun kepada 3 bulan. Tambah 5/6 tahun kita telah tukar jadi 10 bulan. Jadi kita tambahkan kedua-duanya. 13 dan 1 tahun. 13 adalah lebih dari 12 iaitu 1 tahun hanya ada 12 bulan. Kita perlu tolak dengan 12 dan 1 tahun. Tadi kita tambah di hadapan 1. Kenapa tambah dengan 1? Iaitu kerana ini. 12 bersamaan dengan 1 tahun. Kita tolak di belakang dan tambah di hadapan. Tambah di hadapan hanya 1 sahaja, bukan 12 ya. 13 tolak 1, 1. 1 tambah 1, 2. Jadi jawapannya dia adalah 2 tahun 1 bulan. Kita ke soalan seterusnya iaitu berpandukan jadual hitung tempoh perkhidmatan Cikgu Miza dalam dekad sebelum beliau bersara. Di sini hanya perlu tambahkan mengikut nilai tempat iaitu 2.4 dekad tambah dengan sifar 0.8 dekad. Jadi jawapan juga dalam dekad. 4 tambah 8, 12 dan 3. 3.2 dekad. Dalam soalan B iaitu, cikgu itu berkata, saya bertugas sebagai guru sementara selama 1/5 dekad, 1/3 dekad seterusnya sebagai guru tetap. Berapakah tempoh dalam tahun Cikgu Alice telah bertugas sebagai guru? Jadi kita perlu tukar dua-dua maklumat tersebut iaitu 1/5 dekad dan 1/3 dekad kepada tahun. Di sini kita perlu tukar dulu 1/5 dekad, kemudian kita tukar 1/3 dekad. Langkah pertama kita tukar 1/5 dekad darab dengan 6, darab dengan 10 kerana 1 dekad sama dengan 10 tahun. Jadi jawapan akan dapat dalam tahun. 10, cikgu dah terangkan bahawa bawah bahagi atas darab 10 bahagi 5 sama dengan 2. 2 darab 1 sama dengan 2 tahun. Kemudian yang kedua, 1/3 juga darab dengan 10. Dan jawapan akan dapat dalam tahun. 1/3 darab dengan 10 akan dapat 13 tahun. Kemudian, bolehlah kita tukarkan kedua-dua iaitu 1/5 dekad tadi adalah 2 tahun dan tambah dengan 13 tahun. Jadi jawapan akan dapat dalam 15 tahun. Kita lihat pula soalan seterusnya iaitu keratan rentas lingkaran batang pokok A menunjukkan usia pokok A lebih kurang sifar perpuluhan 2 abad. Pokok B berusia sifar perpuluhan 3 abad lebih daripada pokok A. Di sini maklumat yang diberi adalah lebih. Jadi, apa yang perlu kita buat adalah tambahkan. Jadi, kita tambahkan sahaja sifar perpuluhan 2 abad tambahkan dengan sifar perpuluhan 3 abad.
Jadi jawapannya adalah 0.5 abad. Murid-murid boleh lihat di sini bahawa jawapan mahukan abad dan dekad. Di sini adalah 58 dekad. Kita tidak perlu buat apa-apa. Dan 12.6 abad ni berapa abad dan berapa dekad? Sini cikgu tunjukkan bagaimana untuk menukar jadi abad dan dekad. 12.6 abad perlu dicerakinkan menjadi 12 abad. Tambah 0.6 berapa dekad? Jadi darab dengan 10. Dia akan mendapat dekad. Iaitu di mana maklumatnya adalah 1 abad sama dengan 10 dekad. Jadi 12 abad sifar. Bila darab, kita boleh gerakkan ke kanan. Jadi jawapannya adalah 6 dekad. Setelah itu, kita bolehlah menambah kedua-duanya. Di sini, murid-murid boleh selesaikan mengikut kehendak soalan, iaitu abad dan dekad. 12.6 tadi kita telah tukar jadi 12, 6 dekad tambah 58. 6 tambah 58 sama dengan 64, 12. Di sini murid-murid boleh lihat bahawa 64 adalah lebih dari 10. Okey. Murid-murid boleh tolak 10 tetapi dia terlalu banyak untuk ditolak. Jadi kita buat dulu sifar 10. 20, 30, 40, 50, 60, 60 dan 70. Nombor manakah yang kurang daripada dan hampir dengan 64? Kurang dan hampir dengan 64 adalah 60. Jadi kita boleh tolak 60. 60 ini bersamaan dengan berapa dekad? Kita rujuk di sini iaitu 60 bersamaan dengan 6 dekad. Jadi 6 dekad tambah di depan. 64 tolak 60 sama dengan 4 dan 12 tambah 6 sama dengan 18. Jadi jawapannya adalah 18 abad 4 dekad. Dalam soalan ini, apa yang diperlukan adalah abad dan tahun. Jadi, ini adalah abad dan ini adalah perlu ditukar kepada abad dan tahun. Ini juga perlu ditukar kepada abad dan tahun. Kita selesaikan satu persatu iaitu 0.82 abad darabkan dengan 100 kerana 1 abad sama dengan 100 tahun. Cara cepat untuk dikira adalah ada berapa sifar? Ada 2 sifar. Jadi kita gerakkan 2 ke belakang. Jawapannya adalah 82 tahun setelah titik bergerak kedua ke belakang. 2 langkah. Ini adalah yang pertama dan yang kedua 451. 451 ditukar kepada abad dan dekad. Ini adalah abad iaitu 100 tahun sama dengan 1 abad. Jadi, 400 jadi 4 abad 51 tahun. Bolehlah kita selesaikan operasi tadi iaitu dengan membuat jadual abad dan tahun. Dalam abad dan tahun, 0.82 tadi ialah 82 tahun tambah 4 abad 51 tahun. 3, 8 tambah 5, 13. 1 ni jangan letak di sebelah, letak di kolom tahun. Kemudian tambahkan 4. 133 lebih dari 100. Jadi kita boleh tolakkan dengan 100. 100 bersamaan dengan 1 abad. Jadi tambahkan di depan 1 abad. Jadi jawapannya adalah 133 tolak 100, 33. 4 tambah 1, 5. Jadi 5 abad 33 tahun. Itu sahaja untuk kemahiran hari ini. Semoga murid-murid tidak merasa bosan dalam belajar bersama Cikgu Su. Akhir kata, barang siapa tidak mahu merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Imam Syafi'i rahimahullah. Sekian sahaja daripada cikgu. Jumpa lagi.